Okey. Sini buka ke pakai? Buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Imam. Saya doakan, kami semua doakan Tuan Imam panjang umur, murah rezeki dan ditetapkan iman. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang diraikan Tuan Pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa serta imam dan imam. Kami semua doakan supaya tampuk kepimpinan masjid ini dikurniakan Allah, nampak yang benar itu benar, mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan qaryah Masjid Airport Nurul Hidayah ini dipandu dan dipimpin ke arah diridhai Allah, insya-Allah. Amin. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sama-sama doa supaya yang pertama, Allah sudi ampunkan dosa kita semua. Amin. Yang kedua, Allah sudi mematikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita doa supaya Allah sudi menerima semua amalan kita, termasuk sembahyang duha tadi, walaupun kita semua tahu amalan kita tak tahu mana, tak cantik pun, tapi harap Allah terima. Amin. Seterusnya, kita doakan supaya Allah bagi peluang lagi kita menziarahi Baitullahil Haram, Mekah Madinah lagi, insya-Allah. Amin. Semua sihat? Alhamdulillah. Soalan tu tak sepatutnya tanya. Pasal kalau tak sihat tak boleh masuk. Tapi orang Melayu kena tanya juga. Abang semua sihat tak? Semua sihat tak? Alhamdulillah. Semua. Tahniahlah dapat peluang first time buat kuliah duha. Saya dapat seronok. Saya jadi macam seronok ya. Boleh teruskan lagi. Sebab apa? Man dalla 'alal khair ka fa'ilih. Siapa mula dulu boleh pahala banyak dah. Saya nak apa lah tu? Tuan-tuan untung lah. Tuan-tuan mula dulu. Rezeki. Jadi tahniah, mabruk. Semoga Allah berkati tuan-tuan. Untung orang yang buat mula-mula. Esok orang lain buat, pahala boleh ada. Orang lain buat, boleh pahala ada. Orang lain buat, boleh pahala. Macam Tok Imam lah. Tok Imam awal kan, antara tu
makmum dah jadi tu imam lah, belajar daripada tu imam, tambah lagi pahala, tu imam tambah lagi pahala. Insya-Allah. Jadi semoga Allah berkati semua, insya-Allah, insya-Allah. Okey. Hari ini kita nak buat satu kuliah luar biasa. Tajuk pun besar juga. Saya berani tajuk ni pasal saya biasa dengar daripada arwah Datuk Arundin ni. Kalau tak saya orang tak berani. Kalau tak saya orang tak berani. Ada buah okeylah. Jadi sebelum tu marilah sama-sama kita berbetul niat kita semua dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim, kalau dalam bahasa Melayunya pelita penuntut. Kata Tuan Guru, niat mengaji ilmu ada 3. Pertama, kerana Allah. Kedua, menghilangkan kejahilan. Ketiga, menegakkan kalimah La ilaha illallah. So kita tanam niat tu dalam hati kita. Kita duduk mengaji hari ni kerana Allah, untuk hilangkan jahil kita dan untuk apa itu menegakkan kalimah La ilaha illallah. Janganlah pula tuan-tuan dah mengaji senyap ya. Rugi pergi cerita ke orang, ajak orang, bagi orang tahu dan sebagainya. Apa nama Syah, turun ni sikit, siang orang belakang tak nampak. Masih okey. Jadi dengan niat yang demikian itu, marilah sama-sama kita mula dengan baca surah Al-Fatihah. Okey. Saya seronok ni, hari ni saya seronok. Jadi saya nak cerita lagi pasal apa mula-mula kita nak mula majlis baca Fatihah. Ni tak baca lagi Fatihah, tapi cerita dulu siap-siap. Sebab ada setengah orang bila dia duduk majlis ilmu, bila tok imam ke tok guru kata Al-Fatihah, kita baca lagu tu kan. Tapi saya tak nak tanya, pasal apa? Pasal apa? Sebab dia Ummul Quran, pasal dia Al-Fatihah pembuka kan. Dah, bukan, itu salah satu. Satu lagi dia ialah orang main majlis ilmu ada banyak jenis orang. Ada orang dia duduk dia faham, baru nak mula sikit pun dia jadi tenang, dia jadi sonok nak mengaji. Ada jenis orang macam tu. Ada jenis orang dia duduk dah setengah pengajian tak faham lagi. Dia tak faham lagi, depa ni nak pergi mana, bila yang Sidratil Muntaha, bila dia jadi tak apa-apa nak faham. Ada orang setengah hak tadi yang dia tak faham, lepas setengah pengajian baru dia mula faham. Ada satu jenis orang sampai habis dia tak faham, dia keluar masjid sekali lagi baru dia faham. Jadi kata ulama, itu semua salah satu tanda Allah Ta'ala ampunkan dosa orang yang duduk dalam majlis ilmu. Ada orang dia dosa dia banyak, dia duduk daripada tadi Allah doa ampun dosa dia, proses pengampunan dosa tu berlaku, doa ampun sampai ke setengah majlis barulah hatinya lapang, dosa dah tak ada, ilmu masuk faham. Ada orang sampai habis majlis kerja doa ampun dosa dah keluar lagi baru dia faham. Oh, ni mengaji dasar baru dia faham. Maka kata ulama, mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, sebab Fatihah ni kanzul min kanzil arsh, harta karun daripada harta karun arsh. Mana nak tahu rezeki baca harta karun arsh ni, tiba-tiba Allah ampun dosa, awal-awal mula dah ampun dah. Jadi duduk-duduk tu dengar faham terus. Ini pun berdasarkan kepada hadis Nabi, inna lillahi malaikatus sayyarin, bagi Allah ada malaikat yang meronda.
Kerja dia ronda cari majlis ilmu. Dia jumpa majlis ilmu, dia singgah. Dia jumpa majlis ilmu, dia singgah. Dia buat apa? Dia doa ke orang dalam majlis ilmu. Lepas tu bila dia pergi bagi tahu ke Allah, Allah kata bagi tahu ke orang yang duduk dalam majlis ilmu, Allah berikan mereka pengampunan, rahmat dan kasih sayang. Nampak? Allah bagi pengampunan, rahmat, kasih sayang. Itu dalil lah antaranya. Allahuakbar. Jadi jom sama-sama kita niatkan bacaan Al-Fatihah ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Kerana ini adalah keluarga kecintaan kita, buah hati kita, jantung hati kita, intan payung kita, Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda. Dan niatkan, dan sahabat baginda, dan niatkan juga kepada ibu bapa kita, datuk nenek kita, moyang kita, semua keturunan kita, usulihim wa furu'ihim, usul atas, furu' bawah, pecah betul untuk imam. Lepas tu dan kepada semua ahli qaryah, masjid, airport Nurul Hidayah. Mungkin dulu mereka ada dengan kita masa Covid, Allah ambil mereka. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين. Okey. Sidratil Muntaha ada dalam Al-Quran, surah An-Najmi antaranya. Sebelum tu kepada tuan-tuan guru, tok imam semua, saya salah begitu lah. Mana tak kenal baca Quran silap apa ni, tok imam dua ada. Tok imam. Okay. Jangan duk biar saya salah. Okey. Okey. Dalam Quran surah An-Najmi ada laqad ra'a fi nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Allah Ta'ala juzuk 27 surah An-Najmi. Allah Ta'ala kata laqad ra'a, bukan yang tu, wan najmi inda wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla qausaini aw adna. Laqad ra'a, ambil saya Quran. Inda sidratil muntaha tu ayat lepas tu, nak ambil yang belakang tu. Inda sidratil muntaha, maknanya sidratil muntaha bukan bahasa kita, bukan kita tiba-tiba ni sidratil muntaha ni. Baitul Ma'mur tak cerita lagi, kena cerita sidratil muntaha dulu, sebab dia punya benchmarking dia sidratil muntaha. Sidrah pokok, muntaha benchmark atau pengakhiran. Maknanya nak tahu tang mana hujung makhluk boleh sampai, kena jumpa pokok sidrah tu dulu. Kena jumpa takat tu ya. Semua tak boleh pergi dah lebih tang situ. Tu lah betul. Kan saya cerita, tuan-tuan kata, awak aku duk ingat macam fairy tale pula kata. Kan cerita betul. Kan cerita buruk. Betul, kan cerita buruk. Cerita betul, cerita sungguh. Quran ada. Kita biasa benda kita jangan dengar. Najmi. Ayuh, ayat 14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Betul saya baca tadi.
walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. So itu sidratil muntaha. Lepas tu baru kita cerita Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tak mau lagi. Cerita Baitul Ma'mur habis cerita lah kan. Okey. Sidrah pokok, muntaha pengakhiran. Dia punya petanda macam Masjid Nurul Hidayah ni tak mana? Hampa sampai airport, hampa jumpa lah dia. So airport tu apa orang panggil apa? Petanda lah, benchmark dia lah. Tahu airport, tahulah kat mana masjid. Lebih kurang tu. So nak tahu alam ni tang mana dia punya last kali yang makhluk tak boleh pergi. Last kali. Malaikat ke apa saja makhluk yang duduk kat langit, kat bumi, kat mana, dia boleh pergi merata, dia boleh terbang kalau malaikat. Tapi dia tak boleh pergi, ada had dia. Mana had dia? Sidratil Muntaha. Khair. Okey. So bila Nabi sampai Sidratil Muntaha, ni saya kena contoh satu-satu sebab kalau saya contoh Baitul Ma'mur, bila Nabi sampai tang Baitul Ma'mur, Nabi kata apa? Bila Nabi pi tang situ, bila Allah nak jumpa dengan Nabi kata apa? Zajjabi finur. Kalimah ini daripada mulut guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harudin. Saya hafal masa saya dengar daripada mulut arwah Datuk Harudin sendiri. Datuk Harudin kata Nabi sampai dekat situ, Nabi kata zajjabi finur. Aku larut dalam cahaya. Mampu dah nak faham? Mampu dah nak faham kan? Larut dalam cahaya tu nak pergi tang mana? Jadi sebelum nak pergi tang situ tu, sebelum sekali lagi nak jadi gila semua, kita cerita simple dulu bagi benchmark otak kita bagi boleh fikir. Boleh? Tu kata ulama tu. Dia cerita bagi kita faham. So kita tak terkapai-kapai nanti. Dia bukan kira takat tu. Tak boleh fikir kan? Tak boleh habis takat. Tak boleh. Ulama akan bagi kita bantu sebab manusia otak dia lapang. Otak kita lapang. Dia perlu makanan. Dia sama macam perut lapang kita makan. Otak kalau lapang dia kena isi pula, dia tak boleh lepas lagu tu. Dia tak boleh lepas lagu tu. Allah ada tangan, tapi tangan tak sama macam kita. Itu pahaman tak kena tu. Dia bukan macam tu. Kita tak boleh nak. Dia akan lapang. Tak. Kita kena bagi maklumat yang betul. Kita kena bagi manusia dapat. So nak pergi situ, Baitul Ma'mur, kita pergi Sidratil Muntaha. Sebab tajuk kita Baitul Ma'mur kan? Betul? Ke Sidratil Muntaha? Baitul Ma'mur lah kan? Baitul Ma'mur, hebatnya Nabi kita. Jadi nak pergi ke situ tu, Sidrah dulu. Sidratil Muntaha. So ada dalam Quran, saya siapa nak tengok surah An-Najmi. Ayat berapa tadi? Ui, kemah ni mah. Kencang lah ni. Okey, simple. Rancak orang kata bahasa lah, rancak. Okey. Bila Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, ada beberapa perkara ta'ajub yang berlaku sebagai kayu ukur ayat tadi surah An-Najmi. Laqad ra'ahu, ada dhamir kat situ, hu. Laqad ra'ahu, dhamir bahasa Arab. Bahasa Melayu kata ada kata ganti diri, iaitu dia. So laqad sesungguhnya Nabi ra'a melihat dia. Siapa dia tu tang situ tu? Anonymous. Kita tak tahu siapa dia, tapi dia kena patah balik ayat belakang dia. Sebab sekali dia ada sebut nama dia tu tang situ tu. Allamahu syadidul quwa, yang mengajar dia tang situ. Siapa dia? Adakah dia yang sama bawah? Tak, dia yang ayat 5 tu balik kepada orang yang tadi, yang orang kata tak bohong. Siapa dia? Nabi Muhammad. Habis hu yang bawah dia ni siapa dia? Yang ajak Nabi Muhammad tadi tu siapa dia? Malaikat Jibril. So laqad, sesungguhnya, ra'ahu, Nabi tengok dia siapa? Malaikat Jibril. Nazlatan ukhra, kali yang seterusnya. Maknanya Nabi dah tengok Malaikat Jibril sebelum ni. Nanti saya dulu. Kalau Nabi peristiwa Isra' Mi'raj berlaku pada tahun umur Nabi 45 tahun, approximately lah, agak-agak lebih kurang plus minus satu imam 45 tahun. Takkan Nabi jumpa Malaikat Jibril 2 kali? Habis itu surah Fatihah Nabi baca masa bila? Siapa hantar Nabi? Mesti Malaikat Jibril lah, betul tak? Habis itu surah Qul Huwallah siapa hantarkan Nabi? Malaikat Jibril juga. Wadduha siapa hantarkan Nabi? Malaikat Jibril juga. Habis masa apa dia kata Nabi jumpa Malaikat Jibril kali yang kedua, maknanya kali yang
yang seterusnya daripada yang kali satu lagi yang special. Maknanya ada event yang malaikat Jibril buat dekat Nabi 2 kali ya, special. Kali pertama kata ulama masa dapat wahyu Iqra. Bila 17 Ramadan nuzul Quran. 17 Ramadan. Bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Quran turun semua sekali. Hak tu daripada Lauh Mahfuz turun mai dekat langit dunia. Hak yang Nabi nampak ni masa malaikat Jibril mai dekat Jabal Nur tu 17 Ramadan sama tarikh dengan perang Badar. 17 Ramadan ada dalam Quran. Nanti ustaz boleh baca lah ayat tu. Tok Imam boleh baca ayat tu. Surah apa atau impromptu lagu ni tak ingat lah ustaz. Tapi Allah sebut dalam Quran hari turunnya Al-Quran adalah sama hari dengan perang Badar, ada dalam Quran. So 17 Ramadan. Yang tu first. Second, masa dekat Sidratil Muntaha. 2 kali special event. Apa yang berlaku? Malaikat Jibril tunjukkan dia siapa dia dekat Nabi. Selama ni malaikat Jibril mai jumpa macam semalam. Macam semalam kita dekat surau Al-Muttaqin, Taman Rambai Idaman. Betul? Taman Rambai Idaman. Kita baca hadis kedua daripada hadis 40 Imam Nawawi, yang tu orang panggil hadis Jibril. Malaikat Jibril mai masuk jumpa Nabi, tapi dia jadi lelaki handsome. Boleh faham dia tak tunjuk occasion siapa dia. Sahabat Nabi boleh tengok, sahabat Nabi boleh tahu. Kalau malaikat yang originalnya kata arwah Datuk Harundin, dia tengok dekat kita jadi macam Nabi teruk lagi bah. Nabi tengok malaikat Jibril masa malam pertama turun wahyu tu balik ketak-ketak tu, tara Nabi yang biasa duduk dalam perang. Bagi kat kita yang duduk main TikTok terkencin bah. Blackout bah. Tu tara Nabi hak teror tu. Nampak Jibril lagu tu balik terketak duduk lagu tu, terketak suruh selimut, ketak. Bagi kat kita punca lah, hilang nyawa lah. Malaikat dia tak tunjuk rupa dia. Jadi bila dia main kat manusia kita ni sama agak macam perang Badar. Dan kalau kita pergi dekat Badar, kita akan nampak orang panggil Jabal Malaikah, bukit malaikat. 2000 malaikat turun dekat bukit tu. Masa malaikat turun tu, daripada malaikat jadi orang tu, orang tak nampak. Dia turun tu dia dah jadi orang dah, duduk atas kuda main lawan dengan orang musyrikin. Cuba kalau dia turun dia tengok, silat-silat dengan orang Islam pun lari sekali, terkejut tak kena. Dia tak tunjuk, dia tunjuk rupa dia even dekat Nabi pun 2 kali ya. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Okey, nanti dulu tak mau cerita malaikat Jibril tu lagi, kita cerita Sidratil Muntaha ni apa dia. Semoga Allah merahmati arwah Datuk Harundin dan tempatkan beliau dengan orang soleh. Amin. Baik. Masa Nabi sampai di Sidratil Muntaha, yang ni boleh buka dalam kitab Isra wal Mi'raj yang digabungkan di antara 2 ulama hebat Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma amin. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan Imam As-Suyuti digabungkan dua-dua pengarangan mereka duduk dalam satu kitab, tajuk dia Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan boleh tengok hadis tu ada dalam tu. Apa dia? Nabi kata, aku sampai dekat Sidratil Muntaha. Daun dia Nabi kata sebesar telinga gajah. Nabi kata itu pun dah cukup indikator untuk kita fikir. Tapi masa kami mengaji dulu, kami tak tahu. Tapi bila Datuk Harundin cerita, baru kita macam, itu cara fikir dia. Okey. Daun dia, Nabi kata, besar telinga gajah. Kita bila dengar lagu tu, kita akan kata, okey, fahamlah, besarlah. Tapi kita tak fikir. Sekarang saya nak ajak tuan-tuan fikir dengan saya sama-sama. Fikir atas amal, fikir atas iman. Tambah iman kita.
telinga gajah besar mana? Cuba tuan-tuan tunjuk kat saya. Gambaran telinga gajah besar mana? Cuba tuan-tuan buat dengan tangan. Besar mana telinga gajah? Tunjuk saya besar mana. Kan tuan-tuan sendiri tak pernah pegang gajah. Setahu saya lah, yang saya duk tengok gajah, duk pi gajah, duk pi zoo bawa anak tengok gajah, telinga gajah sebelah besar ni kurang-kurang. Betul tak betul? Ni besar ni telinga gajah tu. Boleh jadi dia pergi lagi bawah lagi daripada tu. Betul tak betul nak? Minta maaf lah. Tengok cara duk kibah badan dia tu kan. Betul kan? Gajah duduk halau lalat ke apa duk main kat dia kan. Tu besar tu. Oh, kalau dia penyepak orang sekali tu percuma. Betul lah? So maknanya semua sepakat dengan saya hari ini kita boleh gambarkan telinga anak gajah, bukan gajah betul. Anak gajah besar tu ya. Tu anak. Kalau yang orang kata bapak gajah. Besar lah. Dia dah boleh pergi tu, besar sampai bawah ni betul. Okey. Saya ulang balik ayat Nabi. Tuan-tuan bayang dengan saya sama-sama boleh Nabi kata daunnya sebesar telinga gajah. So kalau daun dia besar telinga gajah, ranting dia besar mana? Tuan-tuan nampak saya? Jangan pergi dahan, ranting dulu. Nampak baru mula duk pegang. Ni kata ulama. Tok guru ajak kita baru kita. Oh, macam tu cara nak faham. Kalau pokok tuan-tuan duk ada kat luar ni, tu bukan besar telinga gajah tu. Tu besar apa? Besar duit shilling. Betul tak betul? Tuan-tuan tengok pokok sebelah tuan-tuan. Betul daun tu. Halui ya. Halui pokok. Halui lagu tu. Tu bukan telinga gajah. Betul? Itu pun cuba tengok ranting dia besar mana. Ranting dia kurang-kurang besar ni. Betul? Hak tu dia punya daun ni halui. Kalau daun sebesar telinga gajah, tuan-tuan rasa ranting dia besar lah. Tuan-tuan nampak mak saya? No. Besar tiang ni apa? Ranting dia. Baik, kalau ranting dia besar ni, dahan dia besar lah. Dia tak boleh buat dengan tangan pun tak jadi. Buat dengan tangan pun tak jadi. Takkanlah satu pokok, satu ranting, satu daun. Tak boleh. Satu ranting barangkali mungkin ada 20 daun, 30 daun. Macam mana ranting besar ni nak pegang 20 daun besar telinga gajah? Mustahil. Dia kena ranting dia besar ni baru boleh ada daun besar telinga gajah tu. Baik, kalau yang ni ranting dia, dahan dia besar mana? Dahan dia. Baik, kalau dahannya tuan-tuan tak boleh bayang, batang pokok tu besar mana? Sebab tu dalam hadis dia bagi simple ya. Dia bagi daun dia besar telinga gajah. Hal lain hangpa kena fikir. Kena fikir. Baik, kesimpulan mudah saja nak tanya lagi tak habis lagi. Sidratil Muntaha tu pokok tu besar mana? Kalau cuba bayang pokok yang duduk atas bumi kita bulat lagu tu. Boleh? Ingat kita tak masuk Baitul Ma'mur lagi Baitul Ma'mur tak sampai lagi. Hak tu pun otak dah tak boleh fikir. La haula wala quwata illa billah. Macam mana orang ada boleh rasa dia boleh lawan Tuhan? Macam mana dia rasa dia boleh lawan Tuhan, dia boleh menang? Macam mana dia boleh sombong dengan Quran? Hairan tu. Hairan. Pokok Sidratil Muntaha tu kalau tumbang hempap atas bumi hilang tu kan. Kita boleh sombong. Subhanallah. Aduh. Sekali lagi saya bagi gambar. Tengok elok. Tak, saya bagi tahu dah ulang balik sekali. Saya tak akan boleh buat macam ni kalau saya tak mengaji dengan arwah Datuk Arunil. Saya boleh bagi gambaran kat tuan-tuan sebab kami diajar begitu. Okey. So ni bumi. Ni bumi. Bumi kita. Dalam bumi ada pokok. Okey? Di pokok ni semua ni. Pokok yang di atas bumi ni daun dia besar tu Itu pun pokok tualang yang ada madu lebah tu. Siapa boleh lawan tinggi pokok tualang? Tak boleh. Nabi Adam seorang lah. Bumi hak luas ni yang kita pun tak pernah travel pergi jauh mana pun. Pokok yang duduk atas dia daun besar tu. Mailah ambil daun ni, hak orang panggil daun kipas tu kan. Adalah besar tu. Adalah besar tu. Baik. Kalau hak besar telinga gajah satu daun dia, pokok dia nak duduk berdiri di atas mana?
Kalau katalah ada satu bumi yang nak tampung pokok Sidratil Muntaha, bumi itu besar lah, tuan-tuan abang mayat saya. Allah. Kalau pokok lagu kita pun bumi besar ni. Kalau kata pokok lagu ni bumi besar ni. Kalau pokok Sidratil Muntaha, bumi dia tu besar lah. Allahu Akbar. Tengok saya. Hanya di kawasan sini saja, hanya di kawasan Sidratil Muntaha ni saja, Malaikat Jibril boleh tunjuk siapa dia yang sebenar. Sebab apa? Dia tak boleh tunjuk dekat bumi macam kita ni. Sempit untuk dia. La ilaha illallah. Kita bumi kita luas lah. Bagi malaikat seorang, Malaikat Jibril seorang, bumi sempit. La ilaha illallah. Macam mana kita boleh fikir apa yang saya dah fikir? Bumi bagi kita ni luas. Orang kata sejuh mata memandang. Betul Ustaz Rahman? Sejuh mata memandang. Bumi ni sejuh mata memandang. Allahu Akbar. Bagi Malaikat Jibril seorang dia sempit. Dia hanya boleh tunjuk rupa dia yang betul itu dekat Sidratil Muntaha. Surah An-Najmi, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Bukan saya kata, Allah yang bagi tahu. Jibril, hanya Sayyiduna Jibril alaihi salam hanya dibenarkan tunjuk rupa dia dengan izin Allah depan Nabi, sebab nak menghiburkan Nabi. Sebab Nabi rasa, itulah saya nak cerita tu, peristiwa Isra' Mi'raj berlaku ketika Nabi tengah gusar dan sedih. Jadi Nabi rasa dunia ni sempit sebab bumi Mekah, bukannya seluruh dunia. Bumi Mekah tu saja. Sebab kita tak boleh nafi Nabi manusia macam kita. Akhir surah Kahfi kita baca, betul tu Imam kan? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Qul, katakan, innama ana basyarum mislukum, aku manusia sama macam kamu. So Nabi ada perasaan yang macam kita, sedih, susah hati, gusar, gundah, khawatir, semua tu Nabi ada. Jadi masa Nabi kena hujam, kena teruk, Nabi rasa dunia ni sempit. Sedangkan masa tu Mekah saja, betul tak? Nabi pun tak pergi mana-mana ni. Nabi pergi Mekah, Madinah, Syam, takat tu je. Yaman pun Nabi tak sampai, betul tak? Nabi nak sampailah, tapi jarang kita dengar cerita tu. Tapi kita dengar cerita Nabi sampai ke Syam, Nabi Madinah, Nabi Mekah, habis. Main Nabi duduk di Mekah saja. Tapi bila kena hujam, kita rasa sempit. Bila dada Nabi rasa sempit sangat, Allah Ta'ala buat naik itu, Allah nak tunjuk kata hak dunia ni sempit untuk malaikat. Kecil ya dunia ni. Allah panggil Nabi, nak bagi Nabi ada bukti dengan mata Nabi. Nazrah Nabi ni nak bagi Nabi nampak dengan mata kasar Nabi sendiri. Bukan mata ni mata betul. Nabi Isra' Mi'raj semua sekali, bukan dengan roh. Kalau dengan roh, kalau dalam mimpi, buat apa cerita ke orang-orang? Tuan-tuan, semalam saya mimpi saya duduk dalam perang Palestin. Tuan-tuan nak kagum tak? Kagum apa hang mimpi? Betul tak betul? Kalau balik rumah pun tuan-tuan tak akan cerita ke orang, ni semalam ustaz dua mimpi dia pergi Palestin, dia duduk dalam perang. Bohong. Baik cerita mimpi tuan-tuan, betul tak betul? Pasal apa bila dengar cerita Nabi orang semua susah hati? Pasal apa orang semua gundah? Sebab orang tahu Nabi bukan mimpi. Tu cerita Isra' Mi'raj. So Nabi naik dengan mata ni, tengok dengan mata hak betul, nazrah dengan mata Nabi basyariah, mata betul ni Nabi tengok. Jadi Allah nak suruh mata kita ni tuan-tuan. Mata ni pembohong. Sebab tu dulu kita nampak isteri kita paling cantik, kahwin nampak orang ni pula cantik. Tak Imam nampak macam payah nak angguk. Dia main dengan orang perempuan ni, komando pun takut dengan bini dia juga, walaupun dia terah. Tak Imam panggil. Orang perempuan dia cekang daripada komando pun takut dengan isteri dia. Tidak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mata ni pembohong.
Bukti dia, cuba kalau kita isi air, ambil ni air, cawan kosong kan, tuan-tuan ambil pen, tuan-tuan buh dalam cawan tu, pen tu jadi herot, betul tak betul? Saya tanya, tuan-tuan tahu tak pen tu lurus? Tahu? Tapi kita tak boleh nak habaq kat mata kita suruh nampak lurus. Betul tak betul? Betul tak betul? Dia duduk herot tahu tu tak? Wahai kita tahu, habaq kat mata, oi mata hang tengoklah lurus. Tak boleh. Mata ni memang Allah buat dia bohong. Ni tuan-tuan punya jalan lurus ni depan ni, jalan airport ni, runway tuan-tuan depan ni, betul tak? Hujung jalan nampak Fata Morgana, betul? Lopak ayak Oasis. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu ke depan tu tak ada ayak, betul tak? Tuan-tuan tahu kan? Tapi mata tuan-tuan boleh habaq tak dia kata depan tu tak ada ayak? Tak boleh. Dia pembohong. Mata kita ni. Mata kita garam dengan gula pun nampak sama, walaupun rasa dia beza. Betul? Jadi Allah nak habaq kat mata Nabi, suruh tengok dengan nazrah betapa besarnya Allah Ta'ala punya kekuasaan. Bagi malaikat Jibril tunjuk rupa dia hak betul. Nabi buka, Jibril buka, Jibril kata, Muhammad mai aku tunjuk kau. Pum, dia tunjuk dia dia. Cerita ni arwah Datuk Arundin cerita kami. Tunjuk rupa dia. Subhanallah. Nabi kagum. Nabi kata, ma a'zama khalquka ya Jibril. Nabi kata, ma a'zama khalquka ya Jibril. Aku kagum dengan ciptaan kamu wahai Jibril. Kagum sungguh dengan ciptaan kamu. Ni kita dah sampai Baitul Ma'mur ke belum? Belum lagi. Tu saya kata tu tajuk tuan-tuan tu cekang. Kalau saya lompat pergi Baitul Ma'mur, gila apa semua. Gila tu, keluar dari semua gila, miring, tak boleh fikir lah. Sebelum pitang situ, Baitul Ma'mur atas lagi. Baitul Ma'mur atas lagi. Kita cerita Sidratil Muntaha, pasal tu malaikat Jibril duduk ada lagi dalam situ. Baitul Ma'mur lepas Sidratil Muntaha. Mana? Belum lagi Baitul Ma'mur, baru Sidratil Muntaha. Otak kita nak fikir macam mana ada satu pokok, daun dia besar telinga gajah, ranting dia besar mana, dahan dia besar mana, pokok dia tu besar mana. Baik, kalau pokok ada asas dia tu, bumi dia tu besar mana, tak boleh fikir lah. Nabi je yang tahu, Nabi je yang tahu. Dan Nabi main cerita dekat kita, Nabi nak cerita, Nabi bagi gambaran dekat kita supaya kita fikir. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Saya baca ayat tu betul Imam. Allah kata الذين يذكرون الله. Ni pun alang-alang dah sebut ayat ni, bagi peringatan sikit boleh Ustaz dah? Boleh? Minta izin. Macam tadi lah nak semayang pun, saya tahu apa orang nak kata, saya bagi jawapan, siap-siap kat tuan-tuan untuk jawab. Yang ni pun sama, saya bagi tahu. Tengok ayat ni Allah kata apa? Allazina yadhkuruna. Allazina yadhkuruna. Yadhkuru di sini bukan yatazakkaruna. Yatazakkaru, ingat Allah di sini. Yazkuru, sebut ramai-ramai. So Allah sebut allazina yazkuruna Allaha qiyaman, orang yang mengingati Allah ramai-ramai secara berdiri. Yang tu yang orang duk baca qasidah orang berdiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Nampak macam nak sebut sebut pilah sama-sama, apa salahnya? Sekali lagi. Nampak macam duduk pilu tu, duduk kat air. Ustaz tak bagi can kami nak ni ada tahu tu. Saya bagi can. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Itu yang orang baca berdiri, orang baca semangat. Sebab Allah kata, yang ingat Allah ramai-ramai. Allazina yadhkurullaha qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, yang duduk. Sebab tu lepas sembahyang kita baca zikir ramai-ramai. Allah pesan suruh baca zikir lepas sembahyang. Baca ramai-ramai, disebut yadhkuruna, sebut ramai-ramai. Beza dengan yatazakkaru dalam bahasa Arab. Yatazakkaru di sini dengan di sini. Mana duduk dia? Yang tu yatazakkaru. Kalau allazina yadhkuruna, kena sebut dengan mulut ramai-ramai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Boleh ikut, senang, senang, senang. Boleh ikut, boleh ikut. Cuba ramai-ramai dulu, tengok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Cuba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Saya ambil. Ini majlis kuliah duha, orang muda mahupun tua, ingin meraih cinta yang esa dengan berkat Nabi yang mulia. La ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Dalam majlis baca salawat, bukannya duduk buat maksiat. Jangan ada yang ada hasad, kena perbaikilah niat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Duduk majlis baca salawat, ingin dapatkan syafaat, syafaat Nabi Muhammad agar selamat hari akhirat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Bila Nabi tengok malaikat Jibril, Allah kata allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sambil baring pun boleh. Tapi tuan-tuan jangan baring. Kita tak buat demo tu, kita tak buat. Sambil baring pun boleh ke? Ingat Allah sambil baring. Boleh. Tuan-tuan duduk baring, tuan-tuan boleh baca Allah, 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 Allah. Baca, boleh, boleh. Jangan rasa malu lah. Allah sebut, Allah i'tiraf. Maknanya di kalangan salafus salih, mereka baring tu, sambil duduk baring tu baca. Macam Tok Wan kita. Kita nampak kita malas tak?
Kan betul tak? Kalau kita nampak, kita kata malas, betul tak? Sedangkan dia buat apa yang Al-Quran sebut? Orang yang mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Siapa kita tak buat masa baring? Yang kita rasa malu, rasa macam malas. Habis Allah yang i'tiraf. Allah kira orang yang baring sambil baring teringat ke dia. Baring tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa masalah dia? Kita yang rasa malu. Kita rasa macam awak nampak macam malas Allah yang i'tiraf. Tak cukup tu. Allah tahu bukan semua orang boleh buat lagu tu. Allah sambung yang hujung. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang tu yang tuan-tuan buat tadi. Saya nampak mata tuan-tuan tadi bila saya cakap pasal daun dia, ranting dia, dahan dia. Tuan-tuan fikir pasal penciptaan Allah. Allah habaq. Allah suka orang lagu tu. Ayat ni. Sampai kat Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril kata, "Mai Muhammad, aku tunjuk rupa aku." So Malaikat Jibril dia transform diri dia. Sebab tadi kan daripada Mekah kan jalan sekali kan duk pergi dengan burak sekali kan, duk naik burak sama-sama kan. Duk naik burak sama-sama, takkan Malaikat Jibril besar pula, burak tenggelam lah. Sama macam Nabi Muhammad naik jalan sampai Sidratul Muntaha. Okey, Muhammad, aku nak tunjuk kau. Tukar. Nabi kata apa? Ma'a'zama khalquka ya Jibril. Aku kagum dengan penciptaan kamu wahai Jibril. Pasal apa saya tukar nada saya? Pasal nada yang sama kami dapat masa dengar dengan arwah Datuk Arundin. Saya Datuk Arundin cerita tu, Datuk Arundin kata, Ma'a'zama khalquka ya Jibril. Datuk Arundin buat macam tu. Saya pun buat lagu tu, tiru. Orang soleh tiru gila. Kita tak soleh tak mana. Tiru nada pun jadi. Ma'a'zama khalquka ya Jibril, kata arwah Datuk Arundin. Nabi kata, aku kagum sungguh dengan ciptaan kamu wahai Jibril. Pasal apa? Masa Malaikat Jibril bab cahaya Malaikat Jibril tu saya kira dah ustaz dah. Cahaya tu tak larat nak hurai dah. Kalau hurai cahaya tu saja tak mengaji dah lah. Baitul Ma'mur kira tenggelam dah lah. Baitul Ma'mur tu kira tinggal kuih Ma'mur lah balik makan raya-raya. Malaikat Jibril berdiri tu, duduk kat Nabi tunjuk tu, dia buka sayap dia. Sebab malaikat ni ada sayap. Kalau tanya kat kita, orang Islam kita di Nusantara ni bagus dia sebab dia yakin. Tapi hari ni saya tambah dekat tuan-tuan bagi ada dalil dia. Simple lah. Jangan takut. Pegang tu, nanti bila orang tanya kita tak gelabah. Kalau saya tanya tuan-tuan, mereka ada sayap tak? Ada. Macam mana tahu? Cara jawab macam biasa jumpa. Jawapan dia simple lah. Surah sebelum surah Yasin, surah Al-Fatir, ayat pertama Allah kata, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihah. Allah guna pula kalimah ajnihah. Ajnihah ni sayap burung lah betul. Ajnihah, sayap dia macam sayap burung. Surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Malaikat ni ada yang 2 sayap kanan, 2 sayap kiri, 3 sayap kanan, 3 sayap kiri, 4 sayap kanan, 4 sayap kiri. Takat 4 saja ke? Tak. Yazidu fi khalqi ma yasha. Allah sambung. Allah boleh tambah sayap dia ikut Allah nak tambah, ikut suka. Yazidu fi khalqi ma yasha. Innallaha yazidu fi khalqi ma yasha. Ya. Fatir. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Betul saya baca. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi malaikat ada sayap tak? Ada. Surah apa? Fatir. Surah ni sebelum surah apa? Ayat yang ke berapa? Apa ayat tu?
Sebelum nak cerita kat cucu ke, cerita kat anak ke, mereka belajar nanti kat sekolah, beriman kepada malaikat. Malaikat ada sayap tak? Ada. Macam mana cik tahu? Tak tahu. Mai sini abang-abang. Dalam surah Fatir, anak pun kata, dahsyat apa ni? Tak laki dengan Jibril. Kata, sempoi. Upgrade dah sikit. Kita tahu, oh Allah sendiri bagi tahu. Dan Allah bukan kata sayap tu sayap kapal terbang ke, sayap macam apa nama kelawang ke. Tak. Allah abang kata ajnihah. Sayap dia macam burung. Bila sayap macam burung, dia punya sayap dia ada daun dia. Ada kan burung kan dia ada daun dia satu begitu. Daun sayap malaikat tu ada banyak. Setiap satu kata arwah Datuk Harunin warna dia tak sama. Gila. Hak ni gila. Masa kami dengar tu rasa macam nak luruh kepala, tak boleh fikir. Hak tu saya tak mau cerita tu lagi. Saya nak cerita kata apa? Malaikat Jibril dia buka sayap dia. Brum. Berapa malaikat Jibril punya sayap? Dalam kitab apa Imam Ibn Katsir 600 sayap. 300 kanan, 300 kiri. Tuan-tuan nak fikir lagu mana ni? Pasal itu dekat bumi ni dia tak boleh buat. Pasal dia dah try dah tunjukkan Nabi 100 sekali. Cuba tuan-tuan buka masa peristiwa Nabi dapat wahyu. Masa Nabi dapat wahyu, Nabi dengar orang panggil, "Ya Muhammad." Nabi cerita dekat Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardaha. Ibu kita Hubaba. Ibu kita Siti Khadijah. Natawasa bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujaba natawasa bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujaba. Tu qasidah puji Siti Khadijah. Hubaba cinta hati kita. Hubaba ibu kita Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Siti Khadijah masa Nabi duk cerita kat Siti Khadijah, Nabi kata apa? Jibril mai dia panggil nama aku. Ya Muhammad, aku keluar tu, aku tengok dekat langit tu aku nampak ada singgah sana. Dekat atas langit ni ada singgah sana. Jibril duduk. Oi kemal. Bayang duduk atas singgah sana. Duduk atas, kita bayangkan duduk atas kursi lagu dipanggil Muhammad duduk kat langit. Gila, canggih lah. Orang kata apa? Dramatic entrance. Dramatic entrance kan. Kalau cerita Hindustan duduk cerita ni, taman Sivaji kan. Kalau Sivaji masuk kan, Rajini Khan kalau masuk kan, dia kena meletup sikit lah, betul. Tu dramatic entrance tu. Jibril awal lagi dah. Dramatic entrance. Sebelum nak jumpa Nabi Muhammad tu, tadi dia dah peluk dah sepasal. Nabi turun apa Jabal Nur tu, duk balik rumah tu dia panggil Muhammad. Dia duk suruh kali-kali tengok kat langit, duduk kat singgah sana, panggil Nabi. Okey, Nabi kata apa masa tu? Dalam hadis tu Nabi kata apa? Nabi kata, aku tengok dekat langit timur dan barat penuh malaikat Jibril. Maknanya apa? Seluruh langit tu Jibril saja. Tapi Nabi kata masa tu Jibril buka satu sayap kanan, satu sayap kiri. Apa maksudnya? Satu sayap kanan malaikat Jibril, satu sayap kiri malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril buka, menutup sekalian alam. 300 sayap besar lah. Mampu. Tak boleh fikir. 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Tapi tak mana? Satu sayap tutup alam kita ni. Satu kanan, satu kiri tutup. Gelap. Tak nampak apa. Nampak dia seorang. Pasal tu dia tak boleh. Tu tara dia duduk kat langit. Cuba kalau dia berdiri kat atas bumi ni. Buka-buka terbelah bumi lah. Jibril tu. Tu Jibril. Nabi tengok lagu tu. Tu satu sayap. Hak lah ni Nabi tengok 300 sayap. Oh, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dahsyat. Dan Nabi kata apa? Ma'azama khalquka ya Jibril. Aku kagum dengan ciptaan kamu wahai Jibril. Apa Jibril kata? La taqulu hadza Muhammad. Jangan cakap lagu tu Muhammad, jangan. Pasal ada lagi dahsyat daripada aku. Dia ingat dia teror lah. Dia kata ada lagi dahsyat daripada aku.
Siapa dia? Malaikat yang meniup sangkakala, malaikat Israfil. Dia kata, Israfil macam aku. Dia ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. No, jenuh. Malaikat Jibril sambung lagi. Malaikat Jibril kata, malaikat Israfil dia ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Nani nak tanya lagi sekali lah. Kita dah sampai Baitul Ma'mur ke belum? Tuan-tuan sekarang tuan-tuan fikir tau, Baitul Ma'mur tu lagu mana? Sebab penghuni dia asal lagi malaikat. Pak Baitul Ma'mur tu, yang tawaf dalam Baitul Ma'mur tu malaikat, bukan manusia. Tuan-tuan tengok kriteria malaikat ni besar mana. Tuan-tuan bayang sendiri Baitul Ma'mur tu sekali besar mana. Ni kategori macam kita lah, yang pergi Mekah bukan orang Melayu je, betul? Ada orang Arab, ada orang Turki, ada orang, betul? Kategori saiz tak sama, betul lah. Mai hak jenis Sudan tu dia kita tengok lagu tu, betul ya? Tu kira jenis Israfil lah tu. Dia besar agam. Malaikat Israfil, malaikat Jibril kata, dia ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Jibril ada 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Buka satu sayap kanan, buka satu sayap kiri, menutup sekalian alam. Kalau buka 300 kanan, 300 kiri, tak tahu besar mana. Tapi malaikat Jibril cerita kat Nabi, kalau aku buka 300 sayap kanan aku, 300 sayap kiri aku masih boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. La haula wala quwata illa billah. La haula wala, bukan aku berteduh di bawah 600 sayap dia, aku berteduh di bawah satu sayap dia belah kanan. Mana Jibril besar tu lah. Hak dia tu besar mana tak tahu. Jibril besar tu lah. Makna Israfil tengok Jibril besar tu lah. Boleh faham tak? Dan malaikat Israfil, kata arwah Datuk Harundin, masa dia cerita lagu tu, dia tengok jemaah semua dah bengong. Saya tuan-tuan sekarang kami dulu kena lah, jadi kita serupa. Masa kami tengok tu, kami semua bengong, kelipuk. Dia kata, mai sini saya bagi contoh. Dia bagi contoh. Dia kata logik. Mana boleh tak logik? Semua yang Allah bagi mesti ada. Yang boleh bagi contoh ni hanya orang yang ada orang bagi apa? Ulul albab. Orang yang hidup mata hati dia. Pasal tu Tok Guru boleh bagi kita. Kita mata hati tak hidup lagi. Mata air banyak. Mata hati tak ada. Saya Tok Guru bagi contoh. Dia kata apa? Cuba ambil tisu. Dia kata ambil tisu, kita tiup tisu, melayang. Dia tunjuk. Tisu ni kita tiup dia. Mestilah tisu tu melayang, betul? Kita tiup tisu, tisu melayang. Baik, dia kata, kita tiup tisu, tisu melayang. Tapi kalau saya tiup Tok Imam jatuh tak? Tak jatuh lah. Betul? Saya tiup Tok Imam, Tok Imam tak jatuh. Baik, kalau Tok Imam berdiri tang sini, nak meniup Tok Imam sampai jatuh, kipas angin besar mana yang diperlukan? Mestilah kipas angin sebesar ruang ni, betul? Pasang dia pusing tu, dia tiup Tok Imam pun terpelanting, betul? Kalaulah saya tiup tisu melayang, tiup Tok Imam tak boleh. Nak tiup Tok Imam perlukan kipas sebesar ruang ni, baru tiup Tok Imam terpelanting. Jadi peniup sangkakala yang besar mana diperlukan untuk sekali tiup musnah sekalian alam? Mesti kena besar. Logik tak? Nampak? Boleh faham? Kena besar. Takkan dia besar malaikat Jibril. Dia mesti lagi besar. Dia tiup sekali tu, settle semua. Hak kata semua tadi tu, ingat, pokok dia saja besar mana. Faham tak? Bukan bumi kita. Tuan-tuan yang ingat lagu tu. Bukan bumi kita. Bumi kita tak. Dia perlu hak besar mana nak tiup yang kata sekalian alam musnah masa kiamat tu.
Nak mula baru nak jadi lain balik sebab semua ada syurga neraka yang kita nak duduk kekal semua tuan-tuan dan saya tergolong dalam ahli syurga. Amin. Jadi dia memerlukan peniup yang macam mana yang nak musnahkan sekalian alam. Mesti besar lah, no? Logik lah kan? Lepas tu Nabi kata, aku kagum dengan ciptaan malaikat Israfil. Malaikat Jibril kata, jangan, ada lagi power daripada tu. Nama dia disebut dalam surah Al-Haqqah, malaikat nombor 3 ni. Saya tanya sekali lagi, kita dah sampai Baitul Ma'mur ke belum? Belum. Ni baru nak cerita penghuni dia. Penghuni Baitul Ma'mur. Belum tu lagi. Jadi gila ni, cerita gila ni. Nama dia dalam surah Al-Haqqah ayat 16 ke 18. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Sekejap. Juzuk apa kan? Al-Haqqah. Ingat? Ayo. Ni bukannya Ahqaf. Ingat? Juzuk 29 lah. Ayuh. Mana dia? Mana? Tak ada, tak jumpa. Bukan ayat dia, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniya. Aywa 17 surah Al-Haqqah ayat 17. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat ada tugas-tugasan diletakkan di setiap penjuru. Wa yahmilu, dan menanggung, ada malaikat kerja dia tanggung arsya rabbika, arash Tuhan. Ada malaikat yang ditugaskan menanggung arash Tuhan. Fawqahum yauma izin samaniyah, ada 8 orang malaikat yang tanggung arash Allah. Depa ni besar mana? Malaikat Jibril kata, depa ni, aku satu sayap kanan, satu sayap kiri, tutup sekalian alam. 300 sayap kanan, 300 sayap kiri, 600 sayap aku buka, tak tahu besar mana. Tapi aku masih boleh berteduh di bawah satu sayap Israfil. Israfil ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Kalau Israfil buka semua, dia berteduh di bawah satu sayap malaikat menanggung arash. Dan mereka bukan seorang, mereka ada 8 orang. Arash Allah SWT mampu. Tuan-tuan tak looking forward dah nak tengok benda ni esok ke akhirat bila kita masuk syurga. Syok. Looking forward tu. Rasa lazat tu. Ish, sok ni. Barulah kita boleh cerita Baitul Ma'mur. Masuk tajuk. Tadi mukadimah. Baitul Ma'mur kita 10 minit lagi habis kan? Okey. 10 minit lagi. Ini lajak ni. Kita punya kuliah 10:11 betul? Kan? Ini saja extra time sebab saya seronok lah ni. Happy. Baitul Ma'mur. Nabi kata, aku sampai Baitul Ma'mur. Aku tengok Baitul Ma'mur. Setiap hari 70,000 malaikat masuk, tak keluar dah. Esok 70,000 lagi, lusa 70,000 lagi.
Bayangkan daripada awal Baitul Ma'mur dibuat dan malaikat masuk 70,000 sampai Nabi pergi tengok duk masuk 70,000, sampai lah ni kita dengan Nabi pun beza 1443 tahun, bukannya 1443 hari, 1443 tahun kali dengan 365 hari kali 70,000. Baitul Ma'mur insya-Allah mampu. Dan semua tadi tu Allah bagi special dekat seorang kekasih Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah jadikan nama Nabi Mim, Ha, Mim dan Muhammad. Siapa tak sebut nama dia baginda, semayang dia tak sah. Rukun semayang yang ke-11 baca selawat. Siapa yang tak sebut nama dia, semayang jenazah tak boleh nak hantar jenazah. Takbir yang kedua selawat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang tak sebut nama baginda, syahadah dia tak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia tak boleh sebut Habibullah, tak boleh sebut, dia kena sebut Mim, Ha, Mim dan Muhammad tu kena sebut. Siapa yang tak baca nama Nabi Muhammad, doa dia Allah tak akan makbulkan doa dia. Itu level kekasih Nabi, kekasih Allah yang nama Nabi Muhammad, yang dibenarkan untuk naik ke Sidratil Muntaha, jumpa di Baitul Ma'mur, jumpa sampai Allah Ta'ala katakan Nabi, Zajjabi fin nur, aku larut dalam cahaya. Belum bincang lagi dengan tuan-tuan, jidarun minan nar, jidarun minan nur, dinding yang diperbuat daripada cahaya. Baca hadis. Saya tak bincang lagi yang tu dengan tuan-tuan. Dinding diperbuat daripada cahaya. Dinding buat daripada cahaya, fikir ke mana? Nanti tuan-tuan baca lah hadis, tapi jangan baca sendiri, saya jadi miring. Tara guru duk mengajar pun pening dah. Saya tak cerita yang tu lagi kat tuan-tuan. Itu hanya diberikan kepada siapa? Seorang manusia yang menjadi kekasih Allah. Saja ni nak ulang balik Saja nak ulang balik. Saja ulang. Malaikat Jibril besar tak besar? Besar. Malaikat Israfil besar tak besar? Besar. Malaikat menanggung arash, Hammalatul Arsh, besar tak besar? Besar. Sidratil Muntaha besar tak besar? Besar. Tuan-tuan bayanglah, kalau manusia besar ni, pokok besar tu. Kalau malaikat besar tu, pokok dia besar mana? Boleh faham? Kalau manusia besar ni, bumi dia besar ni, penghuni dia. So kalau penghuni dia main level-level malaikat tanggung arash, bumi dia besar mana? Besar tak besar? Besar. Nabi Muhammad hebat tak? Besar tak? Sebab boleh pi tara semua tu, dan had semua yang besar-besar tadi tu tak boleh lawan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah. Betul tak betul? So soalan yang terakhir, last soalan sebelum kita berpisah. Semua yang tuan-tuan bincang tadi dengan saya, semua tu makhluk, belum Al-Khaliq. Tuhan seorang mampu. Jangan lawan Tuhan cerita dia lagu tu. Hak kita cerita tadi itu semua makhluk, bukan Tuhan. Hak kita cerita tadi yang otak tak boleh fikir, semua makhluk, Allah buat dia. Allah ada hati nak lawan lah. Jangan simpan lah. Simpan lah. Hak anak, jangan lawan mak bapak esok Tuhan tanya tak boleh jawab Malaikat tunjuk diri pun Nabi ketak lagu tu. Kalau Tuhan tanya, mampu nak jawab lagu mana? Hang ingat hang boleh steady diri lagu tu. Yang ada mak bapak, jangan lawan mak bapak. Yang ada guru, jangan lawan guru. Yang ada orang tua, hormat orang tua. Esok Tuhan tanya tak boleh jawab susah nak jawab Bukan malaikat tanya soalan, malaikat panggil nama saja, Nabi ketak lagu tu. Nabi tau, ni level Nabi tau, kekasih Allah tau. Malaikat panggil nama, ketak lagu tu. Kat akhirat esok masa, Ya Rasulullah, Ya Nabi, laka syafa'at wa hadha
najah yawma ziham ishfa' lana ya khairal anam ishfa' lana ya habibana laka syafa'at ya wa hadza matlabi ya nabi. Masa yaumaz ziham tu, hari Allah murka. Hoi, tak ada malaikat panggil nama. Nabi buat salah kah? Nabi tak buat salah, betul tak? Malaikat main nak berkawan dengan Nabi, nak abang kata aku kawan rapat hang nanti. Lagu tu je lebih kurang. So main tu panggil nama Muhammad. Hak tu pun lagu tu. Balik selimut lagu tu. Yaumaz ziham, dan yang panggil bukan Nabi Muhammad. Yang panggil bukan malaikat Jibril. Yang panggil bukan malaikat. Yang panggil Tuhan. Mampus. Lepas tu ada hati atas dunia nak lawan dia, buat teror, cekang sangat hang. Orang panggil azan pun buat relay kan. Cekang sangat hang. Wallahu a'lam. Kita bincang apa pun tujuannya untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis Boleh buat hati clear. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Selesai, terima kasih, minta ampun, minta maaf. Jadi sebelum habis dah duk cerita hebat Rasulullah, tak selawat tak syoa. Jom kita selawat sama-sama. Dengar saya baca dulu baru ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, boleh ikut, senang. Okey. Patut ada bakat buku sikit. Mana ayah nak bakat buku sikit, baca selawat lah ni. Patut bakat buku sikit. Ayah nak. Oh, emergency. Allah kesian dia. Allahumma, saya baca tuan-tuan ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba sendiri pula. 1, 2, 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kali ni tambah upgrade. Kita buat bahasa isyarat pula, bahasa okey. Supaya tangan ni jadi saksi depan Tuhan, aku biasa selawat kepada Nabi Muhammad. Dia biasa selawat, tak masuk neraka. Boleh? Okay. Kalau saja tanyalah, sebelum ni tangan tuan-tuan bisa selawat ke tak bisa? Tak bisa. So hari ni hari bersejarah bagi tuan-tuan tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari Allah tutup mulut, tangan berkata-kata. So hari ni dia nak jadi saksi tu. Tuan-tuan selawat. Saya ajak tuan-tuan insya-Allah. Allahumma salli ala, tarik selawat tu main lagu tu. Sayyidina Muhammad tu dia Muhammad lagu tu, tapi kami minta izin dengan bahasa isyarat. Boleh tak tarik dia pergi depan, patah balik duduk kat hati, sebab nak letak Nabi Muhammad kat hati. Dia kata boleh, tak ada masalah. Dia custom, dia boleh custom. So saya buat tu. Dan ikut Ustaz Nizam juga, dia buat
Muhammad. Biasanya Muhammad lagu tu. So kita buat Muhammad, mai kat hati kita. Pegang ya. Dia buah hati kita, Nabi kita kan. Jantung hati kita, intan payung kita. Boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi cuba tuan-tuan buat saya 1, 2, 3. Salli ala ghaidah. Tadi kata boleh. Lagi sekali. Saya bantu lagi sekali, lepas tu kita tengok boleh pergi lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tu suruh buat lagu tu, buat tu rap. Okey, cuba. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan kami, cinta Rasulullah. Kami rindu, kami cinta kepada Nabi yang mulia. Kurniakan kami syafaat Nabi agar selamat di akhirat nanti. Sambung selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami, zuriat kami soleh-solehah berkat dari selawat Nabi agar menjadi kecintaan Nabi. Jadikan kami, zuriat kami penyejuk mata hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami cinta Nabi Muhammad. Masjid Nurul Hidayah cinta Nabi Muhammad. Tuan Imam cinta Nabi Muhammad.
Tuan Imam Dua, cinta Nabi Muhammad. Tuan Pengerusi, cinta Nabi Muhammad. Ustaz Don juga, cinta Nabi Muhammad. Ayah-ayah, cinta Nabi Muhammad. Ibu-ibu, cinta Nabi Muhammad. Kami semua cinta Nabi Muhammad. Ya Allah tolong, kami perlu syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Okey. Alright. Terima kasih. Minta ampun, minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam alaikum.